Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab As-Simarul Lazizah 'ala Riyadil Badi'ah. Muka surat yang keempat, baris lapang daripada atas. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib iktiqad pula bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Arab Quraisy, dan iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibnu Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan, dan amaknya Nabi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Kita sambung lagi sedikit berkenaan akidah sebelum masuk pada ilmu fiqh dalam kitab ini. Kata pengarang, dan wajib kita beriktikad pula bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Arab, iaitu Arab Quraisy. Mana menjadi kewajipanlah ke atas kalian orang beriman tahu akan sedikit daripada nasab ataupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kadang-kadang ni tak cara ke keturunan, nak akhirnya keturunan kita sendiri pun tak tahu. Nah, kita hanya ingat nama Tok Ki. Akan datang orang ingat nama Mak Nama Tok tak ingat. Lepas ni kalau tanya nama Tok Nyang, jarang orang dah boleh jawab. Orang dulu-dulu dia saling nasab dia. Siapa beratus-ratus. Anak siapa bing, siapa bing, siapa bing, siapa nak. Kita ni Tok Nyang jarang dah. Ada orang dah ingat nama Tok Ki. Dia Tok Ki awak nama benda tu. Tok Ki tak tahu. Orang panggil Jong gitu lah. Ke laut orang panggil Jong gitu, Jo gitu lah. Berat nandang tu ni. Banyak bangsa Allah jadikan, asalnya satu. Antum min Adama wa Adamu min turab. Asalnya satu je. Kamu semua daripada Nabi Adam lah. Nabi Adam daripada tanah. Lalu dengan perkahwinan itu menjadi bertambah ramai manusia. Bila duduk berkahwin itu dia menyebabkan terjadinya perbezaan tabiat dan rupa parah. Sebab berkahwin. Kalau kita tak kahwin, gitulah. Ayah kita. Lepas tu kita tak kahwin. Gitulah muka macam ayah dia. Tak apa tak? Gitulah. Habis kat posuh tu lah. Dengan berkahwin tu ada jadi orang putih, ada jadi lama. Dunia ni lama tua dah. Benda Sabah. Anak-beranak belaka tu, Afrika tu, Uganda tu, anak-beranak kita tu, tapi jauh lah. Kena belah mana pun tak ingat dah. Ada jadi orang putih, ada jadi orang Korea, ada jadi Jepun. Daripada suami isteri yang satu, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Dan kadang-kadang kita tengok, sebab dia tu apa jadi lain-lain muka orang. Dan muka anak itu dua orang kadang-kadang lain dah. Kebanyakan sama. Orang panggil ada meh. Anak. Dua beradik. Tapi ada muka lain. Ada. Dia ni anak. Dia ikut kau anak ni. muka mak dah. Muka ayah dah. Muka toki kau jadi lagi. Berbeza-beza. Itu muka. Parah. Tubuh hang. Jadi lain kot. Satu mak, satu ayah, kadang anak tu tubuhan lain.
Kita adu, kita buh kita dengan ayah kita lain. Nah, dia kalau sama belaka jadi kengga, sama. Jadi kengga. Kengga ambil 200 ekor, sama kan? Nah, muka sama, pinggang sama, punggung sama. Nah, perangai sama, kecil semua. Jadi akhirnya terjadilah yang kita lihat sekarang, dua kelompok besar iaitu Arab dan Ajam. Ajam ni masiwal Arabi. Lain pada Arab, Ajam. Maksudnya Ajam ini bangsa-bangsa yang bukan Arab. Dia gitu. Bani Israel itu bangsa yang besar. Cuma kebanyakan para nabi dia datang daripada seorang ayah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beristeri dua. Nampak? Jadi isteri pertama tu lahirlah keturunan jadi Arab, Nabi Ismail. Sampai ke Nabi kita SAW. Dan daripada Siti Sarah lahir lagi banyak nabi-nabi. Lahirnya Nabi apa? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ishak, turun Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Paling ramai nabi-nabi daripada anak Nabi Ibrahim melalui isteri Siti Sarah. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa nabi-nabi. Maksudnya dialah yang melahirkan banyak keturunannya menjadi nabi. Antara Bani Israel daripada nabi anaknya Nabi Ishak dengan Arab yang anaknya Ismail lebih ramai jadi nabi dan rasul daripada Bani Israel, iaitu Nabi Ishak. Itu paling ramai. Dan bangsa yang paling mulia bangsa Arab. Berapa kita Melayu kira tak pakai kan? Yang paling mulia. Dah kalau hak lain tu buang paling. Dia kaedah gitu. Bila kata ini paling afdal. Dah hak lain afdal. Kau tak pakai. Faham baik. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal begini cara semayangnya atau bacaannya begini. Dah kalau orang baca sama, itu afdal. Dah ni paling afdal. Apa makna afdal? Lebih. Hak lain lebih, ada kelebihan mereka. Hak ni paling lebih. Semua bangsa ada kelebihan. Yang paling lebih Arab. Nampak? Kenapa? Kerana kekasih Allah, Rasulullah SAW Arab. Allah rancang tak nak lahirkan Nabi dari kalangan bangsa Arab? Ke Allah tak sengaja? Rancang tak? Allah boleh lahirkan Rasulullah penutup sekalian Nabi daripada bangsa Israel boleh? Daripada bangsa India boleh? Tak, kalau Allah nak daripada bangsa orang putih boleh? Melayu ke? Nak? Bila lahirnya bangsa Arab, maka itu semua tu termasuk apa yang berlaku pada kita, perancangan Allah. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh tentang beberapa bab tentang afdal. Contoh, menjadi imam. Jadi ada dua orang menjadi imam. Hak mana lebih afdal? Yang paling pandai fiqh. Oh, dia lebih pandai fiqh. 20 tahun mengaji fiqh Mesir tu. Ni ngaji 6 tahun saja. Yang 20 tahun tu afdal. Bukan hak seorang lagi tu kena berhenti tak datang, kan? Giliran dia kan. So giliran dia pula nak khabar paling afdal. Kalau sama-sama pandai, sama-sama 20 tahun belaka, hak ni 20 tahun ngaji fiqh, hak nu 20 tahun ngaji fiqh. Tapi hak nu orang Arab Quraisy. Dia yang terbaik. Bukan ni tak sah Yang lebih afdal. Nisbah kasihnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bangsanya itu pun kita anggap yang paling lebih. Dalam bahasa Arab tak ada jahat. Itu bab lain. Orang kata yang paling afdal. Afdalun nasi Arab. Yang paling jahat ramai juga Arab pada kok. Jadi kalau kita bangsa kita, boleh tak kita bangga? Boleh. Yang kita bangga sekali nombor satu ialah bangsa Nabi SAW, iaitu Arab Quraisy.
Walaupun bukan bangsa kita, kita kena bangga sebab dia pemimpin kita. Faham tak ke? Dan kalau kita bangsa kita ni, saya teku belaka, saya megak, saya Syed, saya Tuang, saya Nik, contoh, saya Wang. Boleh tak bangga dengan keturunan masing-masing? Boleh. Dan yang kata haram bangga, mana ada haram bangga keturunan? Banggalah. Bangga ni rasa bangga. Yang diharamkan itu banggakan keturunan dan rendahkan orang lain. Situ yang dilarang. Faham tak ke? Ayah kita banyak bitih. Dia hadiah ke kita rumah RM500,000 stay. 3 takat. Kita rasa bangga tak? Dah haram bangga. Dah haram bangga lah. Nah, yang haram mengkondeng mau belah-belah. Oh, tu dak gok, ada putih lagi tu. Itu baru jadi haram. Banggakan hak kita dan pelekehkan hak orang lain. Faham? Jadi banggakan keturunan masing-masing. Keturunan Syed bangga dengan Syed. Dia bangga yang maksud dilarang itu bangga dengan maksud menyombongkan diri. Maka bangsa yang paling hebat, bangsa Quraisy. Itulah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam imam-imam mazhab, Imam Syafi'i lah keturunan Quraisy. Kerana nenek dia sampai kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Nasab dia begitu. Dia Tok Said lah kira ni, Imam Syafi'i ni. Imam Hanbali, Imam Malik dan Imam Hanafi bukan. Dia bukan Quraisy. Jadi kata setengah ulama, biarlah kita boleh menyebut Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu pandangan sebagian ulama. Selebih daripada itu tidak wajib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Lebih daripada itu alhamdulillah. Takut kau tanya Muhammad ke Nabi kita? Nabi kita lah Muhammad. Bin Ismail. Balik awal. Lagi. Dan Nabi kita beranak mana ni? Mesir bawah. Balik awal. Faham lagi? Biarlah tahu dilahirkan di Makkah. Diwafatkan di Madinah, dikubur di sana. Nabi kita kan. Ni kita dah ingat. Kita ingat nama-nama pemain penjaga gol Liverpool. Faham tak? Baru tahu birthday dia bila. Penyerang MU cerang dengan bini. Habis tahulah ke? Bukan haram tahu, tapi yang patut kita tahu iaitu Rasulullah SAW. Nama ayahnya Abdullah. Mati Nabi tak jadi rasul lagi, Nabi ada lahir lagi. Lahir anak yatim. Dan bonda Nabi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi kedua ibu bapa Nabi ini tidak lagi sampai dakwah, nampak? Kerana ayah mati, Nabi belum lahir, ibu bonda mati pula ketika Nabi masih kecil. Nabi belum menjadi rasul, tak boleh lantik lagi menjadi nabi. Maka matilah kedua ibu bapanya sebagai umat fitrah. Dan bahawasanya ia Nabi putih bercampur dengan merah. Ini disebut dalam kitab-kitab hadis juga. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kita hitam kekeruh-keruhan. Nabi dia begitu. Dia kira keturunan. Keturunan merah, keturunan putih-putih. Tapi kulit tidak ada bezanya di sisi Allah. Cuma jenis Nabi ni, bangsa Quraisy ni, tubuhan Nabi ni putih, hawa jadi merah. Faham? Kalau pipinya putih. Banyak sebut dalam kitab fiqh boleh jumpa. Pipi Nabi ni putih. Dalam bab mengucap salam. Kata sahabat-sahabat Nabi bila diberi salam, dia paling ke kanan sekali, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke kiri sekali, Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai kami dapat lihat putih
pipinya. Nampak? Dah kalau pipi putih, tak kata kok hitam. Dah, gini gitu. Kulitnya begitu. Ini bukan bab takwa dan sebagainya, ini bab kejadian. Panggil tubuhan. Dah kita bila-bila guna ni kalau kita gini. Kita ni duduk dalam dunia, dia memang ada kurang, ada lebih, ada banyak, ada sikit. Adapun di dalam syurga nanti tidak ada perkataan kurang, tidak ada perkataan sikit, tidak ada perkataan uduh, tak ada dah. Comel belaka. Orang paling comel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat hadis yang menyebut bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salam diberi separuh kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, separuh yang diwawarkan dalam kitab-kitab tafsir. Kita dengar semua kan, comel Nabi Yusuf ni, siapa orang puang tengok, potong tangan dak bedih. Sebab comelnya Nabi Yusuf, potong tangan dak bedih. Sebab apa dak bedih? Sebab bila tengok terpukau. Terpukau tu maknanya terkecek. Macam orang belah hospital, orang belah perut hospital, buat pembedahan. Belah peha, belah lutut, belah tegak, kau pandai? Luka tak? Terbelah tak? Darah tak? Sakit tak? Sakit tu tak. Sakit tu setelah terkecek dengan bius. Faham lagi? Bius tu yang kecek, masuk dalam saraf, dak kabur ke otak, benda tu sakit. Jadi itu kita pakai bius cocok. Comelnya Nabi Yusuf ini, orang tengok dia macam kena bius. Jadi galik ke potong, bahan tangan luka, tak pedih. Padahal luka, padahal berdarah. Sebab bius bukan tak menguri darah. Bius bukan tak menguri luka. Bius tak menguri rasa sakit. Nampak? Jadi hebat. Tengok, macam kena bius tengok muka. Kita ada orang tengok muka kita macam kena bius. Dia kat lengan, aku nak terajang. Dia kat lengan. Orang tengok muka kita macam kena bius. Jeng. Itu comel Nabi Yusuf. Dan comelnya Nabi Yusuf ni Allah beri separuh daripada kecomelan, kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah, setiap ahli syurga dapat lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu seronok. Kita tengok duk gila ke muka tu. Pelakon Korea. Faham tak? Apa baju gambar Korea. Tas belakang, tas tekok. Kita tengok lagi Nabi Yusuf. Tengok muka bapuk tu, gelepon dah. Rambut pada apok mata ke, tutup itu ni. Dia kata comel dah. Nampak kan ni? Tak terbit dalam negara. Suara penyanyi-penyanyi tu bukan tak sedap. Nak banding dengan suara kita. Suara penyanyi-penyanyi, walaupun nyanyi tu lara. Faham? Kan nyanyi dalam tali pesing, dalam internet tu kan. Penyanyi dari Korea, penyanyi dari Hindustan, penyanyi dari Amerika, kan sedap suara dia. Betul tak? Sedap kot mana tu? Sedap kalau banding dengan suara kita. Baru sedap dia. Nak banding dengan suara Nabi-Nabi dah. Tidak ada Allah utuskan seorang Nabi pun, melainkan dia paling comel mukanya dan paling sedap suaranya. Hadis sahih. Pada zaman dia, mana pada zaman Nabi Daud, Nabi Daud paling sedap suara. Zaman Nabi Nuh suaranya paling lunak. Sedap bukan dia nyanyi Nabi. Dia cakap tu kita dengar tu seronok suaranya. Boleh dengar kat lagi. Masuk dalam surga. Suara Nabi-Nabi. Kita pergi dengar suara Nabi Isa baca kitab Injil. Pergi dengar. Ni mari dengar kuliah dulu. Dia tak ada masuk surga, ada kuliah dah. Tak main kitab-kitab dah. Itu pak joget, pak galak tu. Orang bayang muka Nabi kita, suara Nabi Daud. Ada satu riwayat bila Nabi Daud membaca kitab Zabur, sedapnya suara burung tu jatuh. Sebab apa? Burung kan dia kibah.
Dia ingat turun jadi berbok-berbok jatuh. Galik. Sedapnya. Kita ada nyanyi burung jatuh. Burung kita jatuh. Dan bahawasanya ia Nabi Muhammad SAW khatamul anbiya wal mursalin. Dialah penutup segala nabi dan penutup segala rasul. Nabi daripada awal tu Allah rancang dah. Nabi ni dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia panggil khatamul anbiya. Khatam maknanya penutup. Tutup tu tak boleh tambah lah. Maknanya buah air dia dah tokai mari bawa tutup. Dia tambah dah. Ngelah penutup. Tak lain dalam ni dia penutup. Kalau baca dengan te tu bari datah. Kalau te tu bari dawah khatim baca. Maknanya yang terakhir. Faham? Itulah kitab-kitab tafsir begitulah. Saya copy paste. Kata ulama-ulama kalau baca khatam, te tu baris patahah atas. Khatam maknanya penutup. Pah dia tak ada dah. Dan kalau baca khatimul anbiya, khatim maknanya yang terakhir. Nabi yang terakhir. Tak ada dah dia lepas pada nabi, tidak ada nabi lagi. Dan rasul tak ada tak sebab dia khatamun nabiyyin, khatamul anbiya wa khatamul mursalin. Dialah yang terakhir penutup segala nabi dan dia juga yang terakhir penutup rasul-rasul. Dan dijelaskan pada hadis yang lain, ana khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'di. Akulah yang menjadi penutup segala nabi dan rasul, tidak ada nabi lagi lepas pada aku. Lepas tu ada pertanyaan, dan Nabi Isa guna pula. Kan dia turun akhir zaman, betul tak? Dalam kitab-kitab hadis sahih banyak sebut. Antaranya Nabi SAW sebut, yang Zilu ibnu Maryam alaihissalam. Nampak? Fikum akan turun kepada kamu nanti oleh Isa anak kepada Siti Maryam. Buat apa turun? Imaman adla. Hakaman adla, menjadi pemimpin, menjadi hakim yang sangat adil. Fayaksiras salib, lalu dia akan mematahkan salib. Wayaktulal khinzir, akan membunuh khinzir. Wayada'al jizyah, dan tidak lagi mengenakan cukai jizyah. Wayafidul malu hatta la yakbalahu ahadun au kama qala. Menjadilah banyaknya harta pada zaman Nabi Isa AS turun bila-bila sehingga tak ada orang nak terima. Faham? Banyaknya harta orang apa tak ambil. Mana kalau ikan ya tu beribu-ribu juta muka kuala orang tak ringai dah. Banyak sangat dah. Pecah peti dah. Maknanya kita orang tak ambil dah lah. Macam kita ni pakai cucu ikan ambil. Faham tak? Anak ikan baru netah ikan merah bang. Wak kepuk. Betul tak? Habis benda kutik pas bukit, korek dengan bukit-bukit. Dak cukup atas bukit, dalam bukit. Dak cukup lah bukit, dalam gaung tebuk. Pada zaman Nabi Isa, wa yafidul malu, jadi melimpah ruahnya harta benda di dunia ini. Hatta la yakbalahu ahadun, sampai seorang pun tak sudi lagi menerimanya. Kita main Nabi Isa tu gua nak kira pula. Bukan kan Nabi tu lepas pada Nabi. Kata ulama-ulama, maksud tidak ada Nabi lagi selepas Nabi kita SAW ialah Nabi yang dilantik menjadi Nabi. Adapun Nabi Isa, walaupun dia turun di akhir zaman, dia dilantik sebelum zaman Nabi kita. Faham tak ke? Itu maksud dia. 1500 tahun sebelum Nabi Muhammad, dilantik Nabi Isa. Last kali Nabi Muhammad SAW. Last. Lepas dia tak ada lantik dah. Dan Nabi Isa tu, Nabi Isa Nabi sebelum dia. Dan kerana itu turun ia mengikut syariat Nabi Muhammad SAW.
Kalau panjang umur dan sebelum Nabi Isa, zaman Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi. Kita imam dah, Haji Mahdi lain tu. Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi, zaman Dajjal. Zaman Dajjal merosokkan manusia. Lawang bagi Dajjal, Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Panjang lagi lah. Schedule putih lagi. Rentetan tu panjang lagi lah. Semuanya dalam ilmu Allah. Kita rasa sibuk lah. Kita mengaji, kita beriman, kita percaya. Oh, banyak harta masa tu. Ni orang beri putus 3 berebut. Faham lagi? Telur tunggu telur sampai dah uci. Lepas tinggal biti 200 ya nak makan telur. Nak telur tak lagi, orang kata minggu depan lah biar tinggal biti lah. Faham lagi? Telur kata hari tu telur tak ada. Ayam apa sekali? Hei, ngaruk mu je nak. Tu ayam prek. Ayam daging. Apa? 10 ya, sebelah ya. 10 ya setengah sebelah ya. Ni tanya toke ayam apa? Sebelah ni toke ayam. Masa pelawak ah. Toke ayam. Nampak? Toke ayam dia. Sebelah ya. Kayak gini 18 kau beli kau. Muka ayam sama macam kau 8 ya gitu. Nampak kalau muka jadi macam berok boleh tahan kira. Macam ke burung apa ni Raja Wali ke boleh tahan kira muka kapeh gitu. Lagi 18 ya lagi. Tapi ada masa dia turun. Masa ni nak ngundi kan. Nak ngundi turun belaka. YB turun. Tapi bukan Terengganu kita kata ni, ni di lain pada Terengganu. Di Johor tu. Budak-budak zaman Nabi Isa berkatnya kerana dia adil. Sebab tu adil tu berkat. Kita suai. Pasal tu adil. Duk berebut ke dunia jadi suai. Betul tak? Bila kita adil berkat. Sebab tu Tuhan suruh adil. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa orang kata buah-buah tu, tandang tu, patut lambat lagi tubik dah. Benar. Ni bunga. Tubik buah jadi terah. Susu-susu tu jadi banyak. Sekali tu je setong jadi 2 tong. Kambing jadi gemuk. Pasal apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni pada masa itu, selepas berlakunya ketidakadilan, dia menjadi sangat adil. Sebut dalam kitab-kitab sahih. Antaranya berkat keadilan pemerintahan Nabi Isa alaihissalam semasa turun ke dunia, wayal abu sibyan bil hayyah, bermain-main kanak-kanak kecil dengan ular. Ular dak ketik. Kanak-kanak main dengan ular, dengan tidur sela. Ni main dengan ular. Kalau tidak ICU, tahlil. Faham lagi? Lambat selih ular. Gerang tengok orang tau. Lakop pau. Patut. Jiri ekor sikit pau. Patut. Lama ni wayal abu sibyan bil hayyah. Kanak-kanak bermain dengan ular-ular. Dan ada satu riwayat, unta ternakan dijaga oleh singa. Singa jaga lembu. Singa jaga lembu. Ni datang singa. Bahan dia orang bola wira. Lembu 3-4 ekor. Faham lagi? Berlipat lembu dalam bonet wira. Jadi itu Nabi Isa, dia bukan penutup segala Nabi. Dia dilantik 500 tahun sebelum Nabi. Maksudnya la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku pada masalah dibangkitkan, diutuskan. Dan bahawasanya ia Nabi diperanakkan di Mekah dan dijadikan Nabi dan Rasul di Mekah. Maknanya dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan pindah ke Madinatul Munawwarah. Madinah maknanya bandar Munawwarah yang Allah beri cahaya. Kemudian daripada Isra' dan Mi'raj.
dan mati ia, wafat ia Nabi di sana di Madinah dan ditanam di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, kerana para nabi ini tidak boleh diangkat jasadnya. Nah, mati situ, tanam situ. Nah, dah kita guna kita tak boleh lagi tu. Nah, mati kat Nambang awak di rumah ha. Nah, mak tak tanah kat Nambang, tak ada orang nak naik Nambang, esok takut ke Batu Nisang. Nak. Jadi matinya dari rumah Aisyah. Sebab tu kubur dia sebelah daripada Masjid Nabawi. Nah, kerana rumah Nabi sebelah masjid. Nabi nak pergi ke masjid, tak payah tubik kot belakang, kot depan tu masuk masjid. Keluar daripada pintu rumah, tepi belakang tu, terus masjid dah. Nah, mana dinding dia gini. Dinding tu rumah Nabi. Jadi sebab itulah makam Nabi di Madinah dalam masjid. Faham lagi? Kerana tanam di situ. Dan bahawasanya syariatnya mangsuh kan sekalian syariat. Mangsuh ni membatalkan sekalian syariat, iaitu agama yang peraturan yang dahulu atasnya atas syariat Nabi kita. Dan kekallah syariatnya Muhammad hingga hari kiamat. Allah. Agak-agak kalau kita mati, kita pesan bini kita. Kalau aku mati dalam rumahmu, tanah rumahmu. Bini kita wiyak. Hei, apa? Nampak? Nak duduk gua ni, main tengok Batu Nisang cokoh orang rumah. Nak? Lagi jauh, Mari laki baru lagi. Kubur dia pula ni. Kubur kita laki hok dulu. Cabut-cabut lah. Buang-buang. Cabut. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW kekal. Kalau kata haram riba, haram sampai kiamat. Kalau aurat, perempuan, muka dan dua pergelangan tangan, kekal sampai kiamat. Haram minum arak ke, haram sampai kiamat. Wajib solat 5 waktu, kekal sampai kiamat. Tidak ada perubahan lagi. Kerana dia khatam, penutup. Dan wajib atas segala mukallaf pula mengetahui akan syara'iuddin, iaitu peraturan-peraturan agama, dan iaitu poraknya cabang-cabang hukum agama. Dan yang terlebih dicita-cita itu ialah taharah dan salat dan zakat dan saum, iaitu puasa dan haji. Dan kami minta kepada Allah Ta'ala akan pertolongan atas menyebutkan yang terlebih dicita-cita daripadanya yang tersebut, dan berkat padanya pada perbuatan kami. Maka berkata kami kitabut taharah. Sudah selesai dah tentang akidah, maka masuk pula bicara Syekh Ahmad Lingga pada kitab As-Simarul Lazizah ini, masuk pula bicara tentang fiqh. Maka fiqh itu kebanyakan kitab ulama mulakan dengan bab semayang. Bab semayang itu memang dimulakan dengan bab bersuci dulu. Kerana miftah at-taharah miftahus salah. Bersuci itu kunci bagi semayang. Sebab tu kita jumpa lazimlah mana-mana kitab fiqh dia mulakan dengan taharah. Kita kena faham benda makna kitab fiqh ni. Takut kata lain daripada Quran pula. Ada orang dia salah faham. Ngaji tafsir, ngaji kitab fiqh, ngaji tafsir ayat Quran. Kitab fiqh tu ayat Quran lah. Faham lagi? Semua daripada Quran. Ulama ambil dalam Quran ayat-ayat berkenaan hukum fiqh, dijadikan kitab fiqh. Ulama ambil daripada Quran ayat-ayat berkenaan tauhid, jadi kitab tauhid. Faham? Jadi untuk mudahkan kita, ulama tolong select, tolong susung. Kita nak cari ayat wuduk dalam Quran lambat nak jumpa. Tahu tak? Lepas ayat wuduk, ayat benda pula. Tentang bab benda pula. Bab tayamum, lelah pula carilah Quran. 30 juzuk. Tu fiqh tu hukum-hukum yang dia ambil dalam Quran. Cuma perbicaraan kalau tauhid bab tentang akidah. Kalau fiqh tentang batal, cara beribadat dan sebagainya. Dalam kitab-kitab tasawuf. Ayat Quran lah menjadi dasar dan pengambilannya. Bukan kata ilmu tasawuf tak ada kena-kena dengan Quran pula. Jadi pada zaman Nabi tak ada turun ayat tentang tayamum,
sampai hukum tayamum. Petang esok turun ayat bab talak, hukum talak pula dicerita pada sahabat. Masuk zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, diambil, dibuat bab-bab untuk mudah kita belajar. Dok belajar juga. Kitab Taharah wallahu alam. Disambung bulan depan. Baik. Kutipan malam ini Masjid Pulau Ketam untuk tabung pembangunan dan maslahat masjid. Jadi sila jalan kantong yang ada disediakan di belakang wak jalan Untuk pemindahan derma online, Bank Islam Masjid Pulau Ketam 130 530 100 17581. Pakat-pakat beri sedekah. Tak mau beri pun tak apa. Nak beri boleh pahala dan hapus dosa. Ada lebih kurang 15 soalan malam ni. Baik, sambil-sambil kita menderma untuk Masjid Pulau Ketam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Dalam Al-Quran surah Taubah tak ada bacaan bismillah. Jadi macam mana nak mulakan bacaan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau solat sunat contoh duha dan witir, boleh ke kalau tak baca surah lepas baca Fatihah? Mana lebih afdal baca ataupun tak baca? Kita nak sembahyang sunat duha. Lepas pada baca Fatihah, sunat baca surah. Bukan wajib baca surah, sama macam sembahyang fardu. Sembahyang Jumaat pun kalau tak baca surah sah. Sunat baca surah. Jadi kita kalau ada kesempatan tidak nak kerja mana-mana, bacalah surah walaupun sembahyang sunat. Walaupun surah itu pendek. Kata Imam Syafi'i, iqra'u minal Quran ma tayassara minhu. Bacalah daripada Quran apa yang kamu sempat, yang mudah bagi kamu. Ada orang mudah baginya baca panjang. Baca panjang. Kerana dia tidak ada sibuk kerja dan sebagainya. Kita ada hal pula, nak pergi ambil anak pula, nak ambil bini pula. Baca surah pendek. Sama ada semayang duha ke, semayang witir ke, semayang tahajudnya, baca surah. Dan yang disebut ulama-ulama salafus saleh yang mereka itu banyak khatam Quran, sebenarnya banyak mereka itu baca di dalam semayang sunat. Banyak dalam semayang sunat, dalam semayang witir, dalam semayang tahajud. Sehingga dibacakan berjuzuk-juzuk selepas Fatihah sebelum turun rokok. Kerana semayang sunat ini tak apa kita baca panjang. Yang dilarang panjang-panjang semayang fardu. Kerana menyusahkan orang ikut. Orang ada kerja, ada apa semua. Hanya baca panjang untuk imam. Tak? Semayang sunat tak ada masalah. Dan pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengikut akan Nabi pada suatu malam, semayang malam. Jadi Ibn Abbas tengok peluang baik dalam malam ni, tak ada orang seorang Nabi tubik, Nabi semayang. Terus Ibn Abbas pergi ikut. Kata Ibn Abbas, Nabi baca lepas Fatihah surah Al-Baqarah. 286 ayat. Ingatlah baca sikit baca habis. Bila di hujung-hujung Baqarah, maka dia tahu dia Ibn Abbas. Ibn Abbas ni anak Sultanul Mufassirin. Dari kalangan sahabat digelar yang di-Pertuan Agong dalam ilmu tafsir.
Siapa habis Baqarah baca pula Al-Maidah. dah sambung pula. Habis Maidah baca pula Ali Imran. Faham tak? Baca pula 4 surah. Nah, 4 surah Nabi baca. Bayang berapa jam? Nak, 2-3 jam satu rakaat. Nak? Kita buat kali surah Masjid Pulau Ketang. Imam baca Al-Baqarah. Nah, 8.45 start baca. Nah, 2 suku siap. Faham lagi? Nampak betul tak? Nah, dah 286 ayat. Dia 2 jam. Tak? Esok muka depan. Imam masjid di belasah penduduk kampung. Tak? Dimasukkan 3 batang skru. 12 keping plate. Patah terus tekuk. Kita baca benda ni sabihi pun orang marah dah. Allah leceh tu imam. Tu imam baca panjang sikit kan. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi mamma leceh tu imam. Balak dah. Nak, tu baru sabihi. Kalau Yasin jet terus atas belakang. Jadi semayang sunat tak apa. Siapa suruh mau ikut, tak mau ikut sudah. Nah, bacalah surah. Pendek tak apa. Soalan seterusnya. Bas ekspres tak berhenti semayang jemaah. Bah nitah kok sejik tengah jemaah dari Kemamang si banyak util dah. Dia nitah, dia tak berhenti. Kalau kita boleh mengawal kenderaan, wajib berhenti. Kalau kita tak boleh kawal kenderaan dan kita suruh dan dia tidak berhenti, maka diberi keuzuran. Dia ada jenis macam kenderaan yang kita tak boleh nak kawal. Di antaranya kapal terbang. Kapal terbang kalau kita fly, sampai Jumaat dah wajib terjun parachute. Faham? Sebab dia takkan turun sejik je. Turun sejik. Kan? Dah dia fly lah. Itu dia maaf. Kita tak boleh nak kawal kenderaan itu. Kita yang kawal. Kita yang pegang steering. Faham? Itu lain. Nah, itu tak ada unsur syar'i. Atau kereta kita duduk sebelah, driver bawa. Itu kuasa kita. Nah, sebab tu kena driver ni patutnya syarikat-syarikat kenderaan ni pilih driver yang semayang. Dan driver tak semayang. Nak? Nak kata uzur lelaki ke apa? Jadi bila kita tak berhenti, kalau kita ada wuduk, kita semayang dalam bah. Dia gitu. Surau tukar kapet baru, dia buang kapet lama, nak bagi surau lain tak boleh sebab dah buruk. Nak jual tak ada orang. Kapet itu dulu nak beri pondok, nak jual semua tambuh. Apa perlu buat? Yang tidak boleh manfaat lagi boleh dibinasakan. Faham? Yang ada manfaat bolehlah diberi kepada orang lain. Dan sampai katakan boleh dijual sebagai kayu api pun taklah dijual. Tapi kalau hak repuk boleh pakai tak? Takkan nak bagi orang hak repuk dah. Itu dikira sudah hilang manfaat. Tak ada masalah tu. Makmum mari lambat dan imam sedang tayat akhir. Ketika takbiratul ihram, imam sebut kum dulu. Baru makmum habis takbir. Jika gini, makmum kena takbir semula ke? Sebab dia niat makmum sedangkan dok dang. Baik. Masa mana kita dang masuk di dalam semayang, sedangkan imam sudah tayat akhir, kita baru sapa. Kita Allah, imam as-salam. Kalau imam kum dulu, baru kita bar, maka kita tak masuk, tak dapat semayang tu. Kalau kita bar dulu, baru kum, maka kita dapat semayang itu. Faham lagi? Imam Assalamualaikum. Kita Allahu Akbar. Faham lagi? Jadi kalau kita Allahu Akbar kum. Faham lagi? Allah Assalam Akbar Alaikum. Akbar dulu. Faham? Baru kum. Maka makmum dapat semayang. Tapi kalau Allahu Ak, imam pun kum bar. Bar tu kediam makmum. Tak dapat. Kerana
dikatakan masuk di dalam semayang itu setelah seseorang itu selesai menyebut huruf yang ke-8 daripada takbir. Alif, lam, lam, ha, alif, ka, ra. Ni huruf ke-8 ra. Allahu Akbar. Dikira masuk dalam semayang. Bila orang tu dikira keluar dari semayang, Assalamualaikum. Dikira lepas kum, sudah keluar dari semayang. Faham? Sebab itulah sunat bagi imam, jika dia dengar orang atau dia lihat orang baru mari, sehingga orang itu takbir dulu, baru dia beri salam. Faham lagi? Contoh, dia tengok tayat akhir, dia tengok ada orang baru mari, patut dia salam dah. Nah, tapi kalau dia salam, orang tu tak dah masuk dalam semayang, dia tambah lagi doa. Contoh, faham? Biar orang tu, dan Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Afdal. Tolong menolong dalam semayang. Nah, tapi ada imam dia kroni. Kalau geng dia tunggu. Kalau orang tidak berakhir Natal ni, Assalamualaikum. Degah-degah dia salang tak mau widang. Perang Dunia Ketiga bakal bermula, Rusia lawan Ukraine. Apa persiapan kita? Dah kita nak siap kau ni Rusia lawan Ukraine. Dia gimmick dia panggil, gimmick. Nampak? Tahu tak Rusia kat mana? Tahu tak kat mana Rusia? Tahu, Ukraine lagi lah tahu. Tak? Dia berlakunya peperangan, biarlah cerita lah sikit, takut ada orang tak tahu. Ni Rusia ni, besar ni. Faham? Ni Ukraine, tepi dia. Cek je. Ukraine duduk tepi ni. Ukraine sebelah barat Eropah. Rusia ni ke timur lah. Faham? Jadi di sepadan sebelah Ukraine ni, ada etnik Rusia tinggal di sini. Macam kita kalau lalu dekat atas panjang tu ramai orang siang, orang Thailand, tapi warga Malaysia. Walaupun dalam sepadan Ukraine, faham? Tapi bangsa, kebangsaan Rusia, cakap Rusia. Nah, jadi kumpulan ini memberontak nak mereka kawasan ni. Ukraine ni tak bagi lah. Faham tak? Kerana dia bagi duduk dulu. Jadi Rusia membantu lah. Dia orang banyak senjata. Kena tunjuk macam kita kan. Kalau kita bawa pistol 3 lah kau cek. Lepas tu galah mesegang 2 atas belakang. Lepas tu ada orang buat lebih kurang. Kita lari tau. Dok kau sedak kita. Atau bik napang bawah. Gitulah. Ini nyakit dia gitu. Jadi Ukraine ini masuk dalam anggota NATO. Jadi gitulah. Kalau orang putih dengan orang putih, biasanya dia akan bagi tunjuk gitu lah. Dia akan berlaku peperangan kecil-kecilan. Seperti yang lepas-lepas. Kerana tumpuan sebenarnya ni sama-sama Kristian dan Kristian. Tidak jadi peperangan mana. Kerana kajian ahli-ahli politik peperangan. Dia nak tunggu peperangan negara Islam. Itu sebenarnya. Apakah hukum gantung gambar ulama dalam rumah untuk ingat kepada kematian? Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh kita hiaskan gambar bernyawa dalam rumah. Jadi perhiasan. Walau bagaimanapun ada sebahagian fuqaha yang mengatakan harus, umpamanya diletakkan gambar pemerintah yang adil. Bila orang tengok gambar dia, orang teringat kepada keadilannya. Atau ulama-ulama akhirat. Bila orang tengok pada rajahnya, orang ingat kepada akhirat. Itu pandangan sebagian ulama. Jadi ada khilaf ulama. Soalan seterusnya, apakah hukum raja yang duduk diam tidak menolong rakyat yang susah? Jawabnya, kalau dia itu dilantik sebagai raja, sebagai pelindung bagi rakyat, dan dia dibayar dengan harta negara, dan dia tidak buat apa pun untuk melindungi rakyat, maka dia akan dipertanggungjawabkanlah di akhirat nanti. Kalau betul perbuatannya ada keuzuran dan sebagainya, alhamdulillah. Kalau tidak betul, dia dijatuhkan hukuman bersalah, masuk neraka lah. Dia tak kira raja tak raja. Office boy kali pun dibayar gaji dah buat kerja,
Faham, gaji buta haram lah. Apakah hukum para mufti diam dengan segala hukum, tidak keluar hukum, selesa dengan gaji dan pangkat? Mufti yang dibayar gajinya, maka dia adakah wajib mengeluarkan fatwa setiap hari? Tak. Mufti ini mereka yang dilantik, diberi kuasa untuk tugasnya mengeluarkan fatwa. Fatwa ini apabila berlaku sesuatu masalah. Masalah itu perlukan fatwa. Bukan semua masalah perlu fatwa. Semayang 5 waktu, orang tak fatwa. Puasa Ramadan, orang tak fatwa. Faham lagi? Fatwa ni pada masalah-masalah yang tidak jelas berlaku dalam negara. Contohnya, belum berlaku sebelum itu, orang tukar jantina. Sekarang tu ada berlaku tukar jantina. Faham? Maka wajib keluar fatwa. Bila dia berdiam diri, maka dia termasuk dalam satu hadis, man katama ilman uljima yaumal qiyamah bilijami min nar. Pada hari kiamat dia akan diberi pakai mulutnya dengan besi kekang daripada besi api neraka. Apakah orang yang main forex ramai sangat duduk promote di dalam medsos? Kebanyakan ulama-ulama yang ada hari ini mengharamkanlah bermainan forex seperti itu. Budak mumayyiz dah tapi tak sunat lagi. Boleh tak dia jadi imam semayang? Hukum kanak-kanak menjadi imam kepada orang dewasa adalah sah, walaupun belum bersunat. Hukumnya sah. Yang afdal orang dewasa jadi imam. Jawapan ini atas pertanyaan sah atau tidak. Sekurang-kurang sah semayang ialah mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Kanak-kanak yang belum balik tapi boleh membezakan kotor dan bersih, najis dan bukan, yang suci, makanan dan bukan makanan, baik dan buruk. Boleh bubur kuah, bubur nasi diri. Kalau tu baik daripada bilik air, pakai seluar, dak lari telanjang pula gitu. Tu mumayyiz. Walaupun umur baru 7 tahun. Tapi kalau dak mumayyiz 8 tahun tu baik puing gitu, siap joget pula depan TV. Faham lagi? Jadi kalau sudah mumayyiz dan dia tahu hukum semayang, dia boleh jadi imam semayang jemaat di masjid negara. Sah. Bukan afdal, sah. Berlaku di rakaat kedua dan ketiga keempat, makmum ada terlambat naik, imam pula ekspres laju dang lah. Fatihah habis. Soalannya, imam rokok, makmum kena rokok lalu ke perhabis Fatihah. Jika makmum selepas takbir Allahu Akbar ada ruang untuk bacaan Fatihahnya sampai selesai, barulah imam rokok, maka hukum makmum itu muwafiq, wajib baca perhabis walaupun imam rokok. Tapi kalau imam makmum itu lepas takbir Allahu Akbar, dia sudah sempit masa nak perhabis Fatihah. Contoh, imam sudah baca surah Qul huwallahu ahad, makmum Allahu Akbar. Surah Al-Ikhlas bermakna lepas Allahu Akbar ada 3 lagi. 3 lagi ayat. Sedangkan Fatihah makmum 7. Mana habis dulu? 3 lah habis dulu. Maksudnya makmum ini tidak mempunyai masa yang cukup untuk perhabis Fatihah sebelum imam rokok. Maka pada ketika lepas takbir itu dia tahu dia adalah masbuk. Bila imam rokok, rokoklah. Dapat sama-sama rokok dengan imam, dia dapat rakaat itu. Soalan seterusnya. Kalau kita jamak takdim dalam maghrib, bolehkah kita terus solat witir masa tu? Jawabnya, setengah ulama' kata boleh, setengah ulama' kata tak boleh. Siapa yang nak lakukan, hukumnya sah. Kerana ada fuqaha berkata boleh. Lepas pada semayang maghrib, semayang isya. Lepas semayang isya, semayang witir. Walaupun dalam waktu maghrib. Nampak? Kerana syarat sah isya itu, witir itu selepas mengerjakan solat isya. Dah isya solat dah. Nampak tu ada khilaf ulama'. Tengah ulama' kata tak, kena tunggu isya juga. Kena mesti dalam waktu isya. Tengah ulama' kata tak, boleh. Lepas semayang isya dah.
Jadi mana-mana mu ikut, mereka itu ulama, bukan netizen. Isteri dalam iddah, adakah masih kita tanggung dosanya? Suami bukan tanggung dosa isteri. Kena faham baik. Maksud tanggung dosa tu kena ngaji dulu. Maknanya begini. Kalau kita suruh dia, tak suruh dia semayang. Dia bini kita, dan kan wajib kita suruh. Maka dia pun tak semayang. Maka kita share dosa. Bukan dia tak dapat dosa. Kita yang tukang tanggung. Kan gitu. Kerana Allah kata, wa'mur ahlaka bisalah. Hendaklah kamu suami suruh binimu semayang. Maka kita tak suruh. Dia pun tak semayang subuh. Maka dia berdosa, kita pun share dapat dosa. Faham? Itu maksudnya. Sekarang Zuhur, kita suruh, dia semayang. Dia dapat pahala, kita dapat pahala pula. Jadi kalau di dalam iddah, selama wajib beri nafkah, selama tu kita menanggung. Wajib tak kita beri nafkah? Isteri dicerai dalam iddah. Wajib tak? Wajib beri nafkah, makan minum dan sebagainya. Faham? Masih lagi kita ni bertanggungjawab. Sebab isteri yang dicerai dalam iddah namanya isteri. Dia cerai dah 2 minggu, habis lagi iddah 2 minggu. Jadi orang tu tak tahu dia nikah dah. Dia berdiri, janda kan hamba ni. Dia bahan janda dah 2 minggu. Dia tak belajar. Orang duk ngajar, dia duk main TikTok. Mari belajar tu. Isterimu lagi dah habis iddah, isterimu. Tapi mu nak jimat haram. Kerana mu melapaskan talak. Dan dia di dalam iddah. Faham lagi? Dalam mazhab Hambali, kalau mu jimat, jadi isteri semula. Pandangan yang ulama, tak boleh dengan jimat. Mesti dengan lapar. Aku rajak kamu semula. Kena gitu. Faham? Isteri boleh keluar rumah dalam iddah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ikut suka gitu. Kita datang kena cerai, terabur lagi. Laki ikut punggung macam itik sekati belakang. Faham? Kalau kita bangun lewat semayang subuh, adakah dikira orang itu tidak solat? Walaupun kita solat, lepas bangun. Tak betul. Orang yang baru tertidur, bukan sengaja tidur. Orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, subuh dah, tidur dah. Tidur dulu. Tidur-tidur pukul 8. Itu baru haram. Ada pun tertidur dari semalam. Di semalam tidur pukul 12. Biasa bangun pukul 6. Bangun-bangun pukul 8. Contoh. Tidak berdosa. Dan bila dia bangun, bila tengok, habis dah subuh. Lalu dia kerjakan semayang subuh. Gitu dia, tak salah. Boleh. Nabi pun sebut, man nama an salatin falyusalliha iza istaiqadha. Barang siapa yang tertinggal daripada mengerjakan solat dengan sebab tidur, maka hendaklah dia kerjakan solat itu bila dia bangun. 10-10 kan? Soalan seterusnya. Kalau tinggal puasa bertahun-tahun, adakah perlu bayar fidyah ganti puasa? Setengah ustaz kata hanya ganti puasa saja. Tak perlu bayar fidyah. Tak usah pakai. Ustaz tu pakai ulama. Faham lagi? Dia ustaz ni bukan ulama. Pakai ulama. Ulama pula ulama yang mu'tabarun. Yang dia ambil kira. Ada ulama yang tidak dia ambil kira. Orang panggil dia ulama. Tapi orang tak buat kira ke dia. Buat kira apa orang gitu. Ada kau? Mu'tabar itu dia ambil kira. Kalau dia kata, kena ambil kira. Tak boleh lepas gitu je. Tak boleh deny. Tak boleh ketepikan pandangan ni. Faham lagi? Itu makna mu'tabar. Jadi apabila kita tinggal puasa, apa sebab? Apa sebab ada uzur. Lepas tu baiklah uzur kita. Lepas raya wajiblah kita qada. Daripada lepas raya sampai kepada datang Ramadan yang lain. Itulah peluang qada satu hari itu. Tiba-tiba kita tidak qada, kita cuai atau kita malah. Maka masuk Ramadan yang baru, kita berdosa. Sebab apa? Kerana sengaja tidak qada. Faham lagi? Dapatlah satu dosa. Lepas pada Ramadan, raya lah pula. Lepas raya, maka kalau kita nak qada, tetap satu hari juga hutang tidak bertambah. Kerana mu tinggal 2 tahun lepas, satu hari. Tetapi wajib pula bayar fidyah 1 cupok makanan. Kalau tinggal tu satu hari. Kalau mu tinggal satu hari itu, mu lambatkan selama 100 tahun, maka 100 cupok dan sehari puasa. Soalan seterusnya, sikit lagi. Kita kumpul bank duit jenazah, bank jenazah. Masjid target contoh 120,000, dalam akaun masuk 130,000.
Macam mana dengan duit lebihan itu untuk mengendalikan maintenance bank itu. Kita buka tabung. Dana tabung membeli bank jenazah. Modalnya orang nak jual 120,000 je bank jenazah contoh. Welfare. Belah-belah luar banyak lah. Welfare bank jenazah. Oh. Kita tak jadi jenazah lagi tak boleh naik. Faham lagi? Hitung ni. Duduk belah-belah Johor tu. Jadi jenazah boleh naik welfare. Biarlah dia jenazah pun baik naik kacil, tak jadi jenazah pun. Jadi harganya 120,000. Tiba-tiba dapat semuanya 130,000. Berapa ribu lebih? 10 lah. Takkan nak tinggal jawab kau. Maka 10,000 tu boleh tak buat beli kipas angin? Boleh. Dah kita kata nak bank jenazah. Itu pandangan yang kuat. Maka 10 tu untuk maintenance dia lagi. Untuk sebih, tukar tayar, apa ke. Faham lagi? Untuk tabung dia, maintenance kan takkan isi air itu lagi. Isi minyak, selendar, minyak gear, minyak brek, kepala pelak. Faham? Banyak lah tukar kan? Letak surah ratib dalam beg silang. Dia macam buku kecil. Masuk dalam tandas. Dosa ke tidak? Dia begini. Kalau benda-benda yang ada tulis nama Allah, ada tulis nama Nabi, ada tulis zikrullah, ada tulis ayat Quran hadis, jangan masuk dalam tandas. Jangan masuk dalam tandas. Letak di luar. Kalau awak masuk juga, hendaklah kita sembunyikan. Tidak berada di ruang. Maksudnya tidak buku itu terbuka gitu. Jadi kalau luar awak lagi dorang, kita pun letak dalam dan kita masukkan barang lain, masuk dengan beg. Sebagaimana Nabi SAW, cincinnya dari Muhammad Rasulullah dibuang untuk masuk dalam tandas. Zaman kita kata cincin pun luar, tak temu cincin. Tak usah kata cincin luar dalam, faham? Apa? Luar dalam berlubang dah, curi kau. Jadi cincin itu cabut, boleh dalam poket, masuk dalam tandas. Dimaafkan. Jadi jangan berada tulisan Allah dan Rasul itu berada di ruang tanda. Faham lagi? Ini pandangan fuqaha. Tak boleh nak buang tak ketak pasal pakai bagi beranak itu. Kalau tak boleh buang, kata ulama mereka pusing dan duduk di dalam mata tulisan tadi dan tutup gitu. Faham tak? Selama dia berkahwin, keperluan makan minum kebanyakan isteri banyak keluarkan duit dari suami. Dulu suami kurang mampu segi duit. Sekarang suami dah mampu. Adakah suami perlu bayar balik duit isteri selama dia buat keluar duit makan minum untuk keluarga? Pasal dia suruh tanya, takut jawab dia kata nanti apakah hukumnya? Baik. Masa baru kahwin suami tak mampu, sekarang suami sudah senang. Maka setahun dalam keadaan tak mampu itu, suami hanya beri separuh keperluan isteri. Contoh, isterinya perlukan 2,000 sebulan. Contoh. Suami tak mampu, suami hanya beri mampu 1,000 sebulan. Lepas tahun tu barulah mampu suami beri 2,000 sebulan. Jadi tak cukuplah separuh. Pada tahun yang pertama, adakah kena ganti balik? Jawabnya, ketika suami memberi separuh itu, bagaimanakah pandangan isterinya? Isteri dia kata, halal lah, tak apalah. Maka tidak menjadi hutang. Tapi kalau isterinya mendulukan duit dia, untuk tambah lagi separuh, maka menjadi hutang. Wajib bayar ketika mampu. Faham? Ketah yang terakhir. Mertua jengkreng. Cari pasal sokmo dengan menantu. Jenis ego, belagak dan sombong. Guana ni, aci tak kita tidak pergi rumah dia. Mertua kita sombong, cakap sakit kepala menantu. Pergi juga kerana dia mertua kamu. Faham? Walaupun kita tidak suka. Faham? Tidak suka itu simpan di dalam hati. Jangan terjemahkan dengan tindakan. Kerana kewajipan memuliakan ibu bagi isteri. Gitu juga dengan ayah dan sebagainya. Tidak kenang ke ayah dia. Ayah jeng. Faham lagi? Bukan kita suka ke dia. Menghormati mertua. Faham? Itu kita bilang orang. Kalau orang bilang perangai kita pula, kita pula jeng. Jadi kita ni berlebih kurang lah. Tasamuh lah. Sebab tu, seorang isteri yang tidak suka beberapa orang adik-beradik suami, hendaklah dia simpan dalam hati
Dan jangan dia sebut perkara-perkara yang boleh menyedihkan suami. Nampak? Ada pun tak suka dalam hati, kita tidak diazab di akhirat. Kerana hati manusia itu sensor, mudah tersentuh. Nah, soalan yang terakhir, bini kalau suruh sikit lambat sama. Dia buat metak bila suami suruh. Nak didik gua ni ustaz, ke kita tidur kat lain? Suami isteri dia susah kalau suruh apa-apa, lambatlah, nyewak slow dan sebagainya. Hak begitu bukan masalah besar. Faham? Bukan masalah. Masalah tu bukan masalah. Masalah ni suami isteri tipu duit orang, khenak ke jiran-jiran, tu masalah. Tahu? Ambil barang dok khabar, tu masalah. Kalau kita, bini kita tak ada masalah pelik-pelik, cuma kita suruh nyewak slow, buat lambat, salah kita. Tak? Berapa mu cari, mu nikah dengan dia? Mu hari tu mu tengok dah betak, ke mu tengok muka? Nah, tahu tak? Kita dapat isteri yang tak pandai masak, tak boleh komplain. Sebab mu tak khabar itu, saya nak isteri, bakal isteri yang pandai masak. Tu spek saya nak. Mak dia kata pandai masak ni, tiba-tiba tak pandai, tu baru kita marah. Bak kau perang ni, dia jenis dua gitu. Satu, dia panggil hak jenis derah, buat kerja. Satu ni hak jenis betak. Betak pun bini kita kan? Betul tak? Sekarang mu cari dia lah tengah malam. Faham tak lagi? Pukul 9 tak cari lagi, pukul 11. Hari lah. Nampak? Tak terima je lah. Ada orang isterinya derah, buat kerja, rajin. Ada isteri yang jenis malas. Tak, berlebih kurang lah. Maaf memaaf. Kita suruh juga. Buat laju sikit, buat derah sikit. Dia laju lambat agak jenis orang. Manusia ni sikap dia, masa kejadian tu mengikut tanah. Mengikut tanah. Kata Allah, kata Nabi SAW, Allah perintahkan malaikat, ambil tanah-tanah di bumi ini, digaul nak buat Nabi Adam. Nampak? Dengan genggaman-genggaman pada tanah yang berlainan, pada bumi. Sebab tu terjadi setengah daripada nekik itu, ada yang jadi warnanya ahmar, jadi merah, ada yang jadi abyad, ada jadi kulit putih, ada yang jadi aswad, ada yang jadi kulit hitam, gelap dan sebagainya. Dan sebahagian tu Nabi kata mereka itu ialah orang yang ceria, as-sahlu, jenis ceria. Ada jenis hazan. Tabiat jadi hazan, jadi jadi rok. Faham? Makan banyak tapi muka. Faham dah tengok? Dah kat dalam jadi ada bera. Dah tu kan jadi bini mu jenis bera gitu. Jenis ada jenis betak, ada jenis laju dan sebagainya. Ada jenis diam, ada jenis cakap banyak, mulut mata kejam dah, mulut cakap lagi cak. Takkan sama. Mu nak sama beli mozaik tau. Jadi sama belaka. Jadi jasah. Itu bukan masalah. Kalau betak lambat buat kerja, salah mu. Kerana mu dapat banyak benda dah diuri ke mu, anak diuri ke mu, nampak banyak benda yang mu malam-malam mungkin peluk dia. Lepas tu mu kata betak pula. Kerana mu betak, menikah sakit lagi hak tak betak. Cari hak rajin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na ma 'allamtana, alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.